Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 membuka tirai hari ini. Bantuan kemanusiaan sebanyak RM1 juta akan disalurkan kepada rakyat Palestin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyalurannya dibuat menerusi akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang dikendalikan Kementerian Luar. Kerajaan Malaysia, dan sebagai tanda solidariti, saya menyeru ahli-ahli yang berhormat yang berada di luar dan dalam Dewan ini untuk turut sama-sama menghulurkan sumbangan di dalam tabung yang telah disediakan di luar Dewan atas persetujuan Speaker Dewan yang mulia ini. Saya harap tabung itu dapat diisi dan kita serahkan kepada Kementerian Luar. Terdahulu ketika membentangkan usul berkenaan, beliau memaklumkan Malaysia kekal pendirian agar hak mutlak Palestin dikembalikan. Ia merangkumi bebas daripada pendudukan haram Israel, kembalikan tanah yang telah dirampas dan membentuk sebuah negara berdaulat dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Sementara itu, ahli Parlimen Kerajaan dan pembangkang sepakat menyokong perjuangan rakyat Palestin bagi menuntut hak dan kedaulatan mereka yang ditindas rejim Israel. Kita kena tolak normalisasi ini. Saya percaya Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan ahli-ahli wakil rakyat sekalian, tindakan ini mungkin berlaku kerana ini untuk menghentikan normalisasi yang bakal berlaku di antara Israel dengan Arab Saudi. Ini sedang dalam proses. Kalau ini berlaku juga, bermakna ianya akan menimbulkan satu suasana yang amat complicated bagi negara-negara yang ada hubungan dengan Arab Saudi, termasuk Malaysia. Jadi saya percaya perkara ini juga perlu ditekankan oleh kerajaan. Di samping Malaysia meneruskan sokongan dan solidariti terhadap perjuangan Palestin di semua platform dan semua proses antarabangsa, kita juga sebagai sebuah negara harus meningkatkan dukungan kita dalam bentuk-bentuk yang lain disebut oleh Timbalan Perdana Menteri humanitarian. Saya harap ia termasuk soal pendidikan anak-anak Palestin, termasuk di universiti-universiti dan di sekolah-sekolah di tanah air kita. Stok beras negara mencukupi untuk menampung keperluan sehingga 5 bulan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata bekalannya setakat 3 Oktober adalah 820,482 tan metrik. Yang terdiri daripada 250,000 tan metrik stokpile kerajaan dan 570,482 tan metrik stok dagangan. Jumlah ini adalah mencukupi untuk menampung keperluan beras negara bagi tempoh 4 hingga 5 bulan. Mengulas lanjut, sejak pelancaran program khas beras putih tempatan BPT pada 20 September, sebanyak 708,978 kampit BPT 10 kg telah diedarkan di seluruh Semenanjung. Tetapi yang paling penting ialah kita nak galakkan bahawa setiap pesawah kita, dia boleh mendapat keuntungan. Bila dia boleh untung, dan juga apabila syarikat-syarikat di luar sana yang besar-besar ni, bila dia tengok industri ini boleh menguntungkan, maka mereka akan datang sama-sama terlibat secara langsung bagaimana nak membangunkan industri beras ini. Kalau tidak, sampai bila-bilalah kita akan berdepan dengan soal ini. Saya hargai langkah-langkah yang diambil oleh kementerian. Saya akui itu merupakan langkah-langkah yang baik, tetapi perlu ditambah baik dengan melihat daripada sudut manipulasi. Satu lagi, Datuk Seri, dia sama ada kalau masalah sekarang ini, kalau tidak ada manipulasi, dan kita soalan the next question yang kita tanya, benarkah SSL kita 63%, 65%? Or lower than that? So benda ini yang perlu disemak. Kebergantungan kita terhadap data daripada
skim output ataupun dia panggil sebagai SSHP ini tentang data SSL kita perlu dikaji. Titiwangsa memulakan ucapannya mencadangkan supaya diberi kebebasan kepada pro perniagaan. Kita tak boleh kongkong sampai bila-bila. Oleh itu dicadangkan supaya misalnya harga padi dan sebagainya dapat shilling daripada tadi 1,200 diangkat kepada yang lebih tinggi. Begitu juga bila harga beras nanti dicadangkan berada di sekitar RM3.20 untuk 1 kilo, yang sekarang RM2.60. Beliau mencadangkan supaya B40 ini dibantu oleh kerajaan, sebab kita nak menggalakkan penanam padi mendapat pendapatan yang lebih, dan juga pengilang padi juga tidak begitu merasa sengsara sekarang. Cadangan ini amat baik. Saya akan bekerja kalau boleh besok pagilah ke Kementerian Keuangan dan Perdana Menteri kalau dapat cadangan ini kalau dapat dimasukkan dalam belanjawan kali ini. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia menjangkakan keadaan jerebu dalam negara tidak akan berpanjangan memandangkan tiupan angin yang kerap berubah. Bagaimanapun, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, operasi pembenihan awan akan dilakukan sekiranya indeks pencemaran udara IPU semakin merosot, iaitu mencecah 151 hingga 200 melebihi 24 jam. Kita nak jelas bahawa cloud seeding ini tidak boleh dibuat dalam apa jua keadaan. Dia kena ada beberapa keadaan yang membolehkan ia berlaku supaya apabila operasi itu berlaku ia akan benar-benar berkesan. Kementerian melalui Met Malaysia juga menyediakan ramalan sehingga 5 hari pergerakan jerebu rentas sempadan yang menggunakan model ramalan pergerakan jerebu. Tuan Yang di-Pertua, negara-negara Sementara itu, beberapa ahli parlimen mengemukakan cadangan bagi mengatasi masalah jerebu rentas sempadan. Berdasarkan data titik panas yang dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi ASEAN pada tanggal 7 hari bulan ini, Sumatera dilaporkan memiliki sebanyak 188 titik panas. Kalimantan memiliki 151 titik panas, sementara Malaysia tidak melaporkan adanya titik panas. Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, penafian yang dibuat oleh negara jiran itu ditolak kerana secara jelasnya terdapat pembuktian melalui pergerakan angin membawa jerebu dari Sumatera ke Semenanjung, manakala dari Kalimantan ke Sabah dan Sarawak. Saya ingin nak calonkan kepada Julutong untuk mencalonkan kepada kementerian supaya ada satu kaji semula ataupun melihat segala perincian dalam perjanjian perkongsian tersebut supaya kita ada persefahaman dalam memerangi jerebu. Saya kira sudah tiba masanya Malaysia untuk mendesak Indonesia agar merealisasikan rancangan jangka masa panjangnya yang dijanjikan dalam sidang kemuncak iklim PBB di Paris yang mencakupi penghentian pembangunan di lahan gambut, memulihkan tanah gambut terjejas serta lebih banyak pendekatan pencegahan yang difokuskan dalam mengelola kebakaran hutan. Pensuturan semula Boston Holding berhad penting bagi membolehkan lembaga tabung angkatan tentera LTIT kurangkan kebergantungan pendapatan daripada syarikat tersebut. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mahmud Hassan berkata pengurangan pemegangan dalam Boston akan beri impak positif jangka panjang kepada LTIT. Ini bagi menyelesaikan masalah legasi dan merealisasikan anjakan ke arah menjadi sebuah dana persaraan yang memberi dividen yang stabil dan mampan kepada LTIT. Sekiranya pensetujuan ini tidak dilaksanakan, kumpulan Bostit tidak akan berupaya untuk melunaskan obligasi kewangan dan akan mencetuskan cross default dengan izin di atas semua pinjaman di bawah kumpulan Bostit sebanyak 6.8 bilion.
Bukan sekadar bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal, ekonomi madani turut merangkumi nilai manusiawi yang memenuhi pelbagai tuntutan keadilan. Jelas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berbeza pula dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 yang diperkenal sebelum ini tidak menekankan soal tata kelola dan permasalahan semasa negara. Sebanyak 5,873 tapak 5G siap dibangunkan setakat bulan lepas dengan perkhidmatan itu sudah mencapai 70.2% liputan di kawasan berpenduduk. Manakala bagi jumlah langganan perkhidmatan 5G pula, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil memaklumkan sebanyak 2.49 juta direkodkan. Pelaksanaan rangkaian 5G ketika ini sedang giat dijalankan Digital Nasional Berhad dengan sasaran untuk menyiapkan 7,509 tapak 5G di seluruh negara meliputi 80% liputan di kawasan berpenduduk. Program latihan khidmat negara 3.0 akan melalui kaedah latihan berbeza termasuk memerlukan anak muda menjalani latihan di kem tentera. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Hassan berkata kewajaran pelaksanaannya memandangkan PLKN berfungsi dengan baik dalam meneruskan ketatanegaraan khususnya kepada golongan belia. Satu jawatan kuasa khas juga ditubuhkan dalam mengkaji pelaksanaan dengan asas modul baharu. Isi kandungan perjanjian persempadanan maritim yang ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia belum boleh dikongsi kepada umum. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin berkata perkara itu dapat didedahkan setelah kedua-dua negara selesai dengan proses ratifikasi berdasarkan undang-undang domestik negara terlibat. Kajian bagi melaksanakan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya perlu melalui 3 fasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata ia mengambil kira kompleksiti dan cabaran dihadapi untuk memastikan ia dibuat secara terperinci dan holistik. 2 pasukan ditubuhkan iaitu pasukan petugas khas, kajian komparatif dan pasukan petugas khas teknikal bagi memastikan pengasingan itu dapat dilaksana secara telus tanpa sebarang pengaruh politik. Isu projek perumahan terbengkalai, Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan melalui Jabatan Perumahan Negara sentiasa memantau status kemajuan projek perumahan awam dan swasta yang terbengkalai melalui beberapa pendekatan. Menteri Niaga Komeng berkata, antaranya dengan menyarankan beberapa inisiatif serta mengeluarkan surat status projek terbengkalai kepada pembeli yang terkesan agar isu terbabit dapat diselesaikan dengan baik. Berita Parlimen berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.